Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 6 Ogos 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Unit. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan mencemaduli berangkat mengurniakan sumbangan kepada 10 keluarga yang memerlukan bantuan di Kampung Gading, Rompin, Khamis lalu. Turut berangkat Yang Amat Mulia Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam lawatan selama 2 jam bermula 3.30 petang itu, Seri Paduka Baginda telah berkenan mengurniakan sumbangan barangan keperluan harian dan wang tunai kepada 10 keluarga tersebut yang terdiri daripada golongan asnaf, warga emas serta ibu tunggal. Selain mengurniakan sumbangan, Seri Paduka Baginda turut berkenan meluangkan masa di setiap rumah dan menyantuni ahli-ahli keluarga tersebut yang mana mencerminkan kepribadian tinggi baginda terhadap golongan yang memerlukan. Semoga sumbangan Seri Paduka Baginda ini dapat meringankan beban yang ditanggung mereka, terutamanya dalam menghadapi tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menziarahi ke beberapa buah rumah asnaf di sekitar Kampung Luit, Maran. Selaku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang MUIP, sememangnya menjadi rutin baginda untuk mengambil tahu tentang keadaan para asnaf di sekitar Pahang. Keprihatinan baginda yang sentiasa cakna dengan kebajikan para asnaf membuatkan rakyat sentiasa berasa dipayungi dan dilindungi. Sumbangan tunai peribadi dan zakat beserta barangan keperluan asas telah dikurniakan oleh baginda bagi meringankan beban para asnaf. Keberangkatan baginda turut diiringi oleh Ketua Pegawai Eksekutif MUIP Yang Hormat Datuk Ahmad Hairi Hussein, Pegawai Daerah Maran Yang Berusaha Tuan Syahrudin Jalil dan Pengurusi MUIP Cawangan Maran Ustaz Ahmad Azmi bin Mat Zain. Kerajaan Pahang akan menyiapkan 40% asas loji rawatan air Sungai Biluk dalam tempoh 2 bulan sebelum musim tengkujuh tiba. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pihaknya mensasarkan asas loji baru itu akan dapat disiapkan pada Oktober ini. Hari ini saya datang ke Rauk, program 2 in 1 lah. Yang pertama kali saya mengambil kesempatan untuk melihat TPW di UITA. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Yang Hormat Datuk DO telah memberi taklimat, Pegawai Kesihatan Daerah pun telah bagi taklimat, dan semua berjalan dengan lancar. Dan lebih daripada tahap yang kita jangka dalam daftar yang telah dapat berisi. Selepas itu saya pergi ke loji rawatan air yang berhampiran dengan tempat PTV lebih kurang 5-6 km lah. Bilut. Bagi tujuan untuk melihat perkembangan. Dan ada berlaku sedikit kelewatan, itu lebih kurang 3% daripada jadual. Tapi ini mungkin disebabkan PKPD menyebabkan berlaku kelewatan. Tapi saya telah difahamkan oleh pihak kontraktor tadi, mereka akan persingkatkan lagi ya, dan yang siap pada bulan 4 tahun depan. Keadaan NTU memang tinggi 9,000 dan ini menjejaskan yang berkenaan kepada masyarakat setempat. Dan sebab itulah kita telah mendapat pertukaran, kita mendapatkan pertukaran melalui wakil rakyat setempat studio, dan kita telah jaya mendapat pertukaran, telah mulakan tanda, dan sekarang ini kerja-kerja telah dibuat. InsyaAllah saya yakinlah bulan 4 nanti kalau tidak ada apa-apa halangan yang besar, projek ini dapat disiapkan dan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat, khususnya di daerah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di rumah tamu Majlis Daerah Raub.
Turut hadir Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syairuddin Abdul Muin, Adun Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long dan Pegawai Daerah Raub Yang Hormat Datuk Muhammad Syahid Ismail. Beliau berkata terdapat sedikit kelewatan dalam pembinaan loji rawatan air Sungai Bilot setakat ini, sebanyak 3% disebabkan oleh wabak COVID-19. Namun beliau difahamkan oleh pihak kontraktor mereka akan mempertingkatkan lagi kerja pembinaan dan dijangka siap bulan April tahun depan. Menurut beliau lagi, kadar nilai bacaan kekeruhan NTU di Sungai Bilot adalah tinggi, iaitu sebanyak 11,000 dan ini menjejaskan bekalan air masyarakat di kawasan ini dan sebab itulah Kerajaan Pahang berusaha mengadakan peruntukan serta telah mengeluarkan tender dan kini kerja-kerja telah dibuat. Kerajaan Pahang pada Februari telah meluluskan sebanyak 18 juta ringgit bagi pembinaan tangki mendapan melibatkan 3 loji rawatan air di Sungai Bilot, Sungai Semantan dan Sungai Klau bagi menangani isu kekeruhan yang berlaku. Nilai kontrak bagi LRA Sungai Bilot adalah sebanyak 7.6 juta ringgit, manakala LRA Sungai Semantan berjumlah 5.22 juta ringgit dan nilai kontrak bagi projek LRA Sungai Klau pula berjumlah 3.41 juta ringgit. Sebanyak 8,504 akaun pengguna terlibat bagi loji rawatan air di Sungai Bilot. Loji rawatan air Sungai Semantan pula 7,362 akaun dan loji rawatan air Sungai Klau melibatkan 4,104 akaun. Pelbagai situasi dan ujian hidup yang dihadapi segelintir penduduk di negeri ini yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang terus mendapat perhatian dan bantuan daripada Kerajaan Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, kerajaan negeri tidak pernah meminggirkan apa jua permasalahan yang dihadapi rakyat, malah terus mencari solusi terbaik untuk membantu. Katanya sebagai contoh, beliau turun padang bersama pemimpin setempat menyampaikan sumbangan cek bantuan Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kerdau daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail kepada 4 orang penduduk sekitar Dun Kerdau. Mereka ialah warga emas, pesakit kronik, Ketua Balai Polis Kerdau yang kemalangan serta penduduk yang menjadi mangsa ribut di Kampung Pekan Kerdau baru-baru ini. Beliau berkata walaupun pembayaran agak lewat kerana memenuhi prosedur audit dan kewangan negeri yang wajib setiap kali proses penjelasan, namun pemohon tetap menerima manfaatnya. Justru beliau berharap bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak dapat membantu kesulitan yang dihadapi mereka yang terlibat. Begitu juga dengan penduduk lain yang memerlukan bantuan, tampillah berjumpa ketua kampung atau mana-mana pemimpin setempat agar penderitaan mereka dapat diringankan dengan sebaik-baik bantuan. Seramai 71 peniaga bagi perkhidmatan penghantaran COD yang berdaftar dengan Majlis Daerah Jerantut menerima sumbangan bakul makanan sumbangan Kerajaan Pahang. Penyerahan bakul makanan tersebut dilaksanakan secara pandu lalu oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah di perkarangan Majlis Daerah Jerantut. Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata sumbangan tersebut adalah usaha kerajaan menyantuni setiap peringkat rakyat di negeri ini dengan menyelami kesusahan yang dihadapi oleh rakyat negeri ini. Beliau juga ingin menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak Kerajaan Pahang, khususnya Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail yang begitu peka dan prihatin terhadap nasib yang menimpa kebanyakan rakyat yang sedang bergelut bagi meneruskan kehidupan ketika pandemik melanda. Jelasnya dalam situasi negara ketika ini yang sedang melalui pelan pemulihan negara secara berperingkat, ramai rakyat terkesan sehingga ada yang menjalankan perniagaan secara COD sebagai inisiatif menggantikan kaedah perniagaan biasa. Perniagaan menerusi perkhidmatan penghantaran ini juga antara lain dapat mengurangkan kontak dengan orang ramai sekaligus dapat mengurangkan risiko penyebaran wabak pandemik COVID-19 ini.
Pahang mencatatkan sebanyak 610 kes baru COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi kes direkodkan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 236 kes, diikuti Bentong 94 kes dan Maran 66 kes. Selain itu, Temerloh mencatatkan sebanyak 58 kes, Raub 46 kes, Rompin 39 kes, Bera 25 kes, Pekan 21 kes, Lipis 19 kes, Cameron Highland 5 kes dan Jerantut 1 kes. Dalam pada itu, orang ramai diminta sentiasa mematuhi saranan kerajaan dalam menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam melindungi dan membendung wabak penularan COVID-19. Semua pihak perlu bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC berjaya menarik komitmen pelaburan sebanyak 9.5 bilion ke Pahang setakat ini, jauh melangkaui sasaran awal sebanyak 5.1 bilion. ECRDC juga berjaya merealisasikan pelaburan sebanyak 2 bilion di Pahang pada tahun ini. Pelaburan baru itu merangkumi pembangunan tanah tinggi bersepadu, peluasan kilang pembuatan keluli dan pembuatan sarung tangan di Pahang bagi tahun 2021. Lebih mengembirakan, kejayaan itu dijangka mewujudkan lebih 6,700 pekerjaan baharu dan 170 peluang keusahawanan bagi rakyat Pahang. Yang Maha Hormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, beliau berharap ECRDC mengekalkan momentum bagi memastikan projek-projek strategik dan inisiatif-inisiatif dirancang untuk Pahang seperti kerja-kerja infrastruktur dan program-program pembangunan modal insan dapat diteruskan bagi mengukuhkan kedudukan negeri ini sebagai destinasi pilihan pelabur. Katanya ini sekaligus memberi manfaat ekonomi untuk dinikmati rakyat Pahang. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan dan penyelarasan ECER ICC Pahang yang diadakan secara maya semalam. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ECRDC Badzawi Cik Mat berkata, bagi mengekalkan momentum penarikan pelaburan ke Pahang, ECRDC terus bekerjasama dengan Kerajaan Pahang dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA untuk mengadakan lebih banyak aktiviti promosi pelaburan bagi separuh kedua tahun 2021 untuk menarik minat pelabur dalam sektor-sektor ekonomi utama. Katanya, walaupun tidak dapat mengadakan misi pelaburan ke luar negara atau acara secara fizikal, ECRDC telah menganjurkan 3 webinar pada separuh pertama 2021 untuk membina hubungan dan menarik pelabur-pelabur antarabangsa. Program vaksinasi yang berjalan lancar di daerah ini, terutamanya di kawasan tumpuan pelancong, bakal merealisasikan gelembung pelancongan di negeri ini. Pegawai Daerah Bentong Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli Hashim berkata, suntikan vaksin di kedua-dua kawasan pelancongan utama juga berjalan lancar, menyaksikan semua individu berumur 18 tahun ke atas telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan di janda baik, manakala proses suntikan vaksin di Genting Highland sedang giat dilakukan. Kira-kira 23.6% penduduk di daerah ini telah selesai 2 dos suntikan vaksin sehingga kemarin, manakala pendaftaran suntikan vaksin pula telah mencecah 78% di mana hingga kemarin sebanyak 22,550 individu telah selesai 2 dos manakala 41,517 selesai 1 dos. Purata sehari suntikan bergantung dos yang diterima dan bergantung juga keupayaan pusat vaksinasi, seperti mana pada semalam sebanyak 600 dos suntikan sehari, jadi dalam seminggu 4,200 dos akan diselesaikan. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin Integrasi Dewan Perniagaan Cina Bentong di Bentong. Sementara itu, beliau berkata pada masa ini terdapat 1 PPV integrasi iaitu di Dewan Perniagaan Cina Bentong, manakala 2 lagi adalah PPV tetap di Dewan Majlis Perbadaran Bentong dan Sekolah Menengah Kebangsaan Karak Setia, selain 1 PPV dikendalikan pihak swasta di Genting Highland. Pelaksanaan suntikan vaksin juga dilaksanakan secara outreach
seperti di Simpang Pelangai, Cemomoy, Dewan Arena Benus, Janda Baik dan Taman Bentong Makmur. Program vaksinasi pada masa ini juga akan turut memberikan keutamaan kepada warga emas yang terlepas suntikan dalam fasa 2 yang lalu berikutan tidak dapat hadir, lambat daftar dan alasan takut. Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang, edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.